خير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Saudara-saudari kaum InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan cuba membahas, jadi kita sambung lagi kajian pembahasan tentang at-tahdhir min at-takfir, sambungan daripada siri kedua yang lalu. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. InsyaAllah pada malam ini saya akan cuba untuk membahas sampai habis pembahasan tentang at-tahdhir min at-takfir ini. Jadi nanti kalau saya bahas tajuk lain, insya-Allah akan sentuh. Kalau nak sentuh bab ni pun taklah banyak sangat. Sebab ni dah kita bahas panjang lebar dah bahas sampai siri 3 siri. Nah, baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi yang pertama kali, seperti yang pernah saya sebut, bahawa yang pertama kali melakukan jenayah takfir ini adalah golongan Khawarij, iaitu yang mereka tuduh pertama kali dengan tuduhan takfir ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi SAW, sepupu Nabi, salah seorang khulafa ar-Rashidin dan salah seorang yang confirm, yang dijamin masuk syurga. Jadi yang mereka tuduh dengan tuduhan takfir tersebut. Baik. Jadi golongan Khawarij ini mereka hakikatnya, jadi pada kenyataannya mereka itu sering keliru. Jadi bercelaru pemikiran mereka, mana yang bab i'tiqadiyat dan mana bab yang furu'iyat, mana bab yang usuliyat, mereka sering keliru. Bahkan mereka sampai pada tahap menganggap haram satu perkara yang bersifat khilafiyah. Jadi haram di sini bukan haram tak buat dosa, haram sampai pada tahap mengkafirkan orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Kita nak kenal golongan Khawarij ni mudah sahaja. Ciri mereka, ciri utama mereka iaitu yang pertama, mereka menuduh takfir, menuduh kafir pada orang yang melakukan dosa besar. Kemudian mereka ini juga menuduh kafir pada orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Yang berbeza fahaman mereka tuduh takfir. Baik. Disebutkan di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau berkata, فَإِذَا دَعَوْتَ مُسْلِمًا يُصَلِّي وَيُؤَدِّي فَرَائِضَ اللَّهِ وَيَجْتَنِبُ مَحَارِمَهُ وَيُنْشِرُ دَعْوَتَهُ وَيُشِيدُ مَسَاجِدَهُ وَيُقِيمُ مَعَاهِدَهُ إِلَى أَمْرٍ تَرَاهُ حَقًّا وَيَرَاهُ هُوَ عَلَى خِلَافِكَ والرأي فيه بين العلماء مختلف قديما إقرارا وإنكارا فلم يطاوعك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك فقد قارفت عظيمة النكراء وأتيت أمرا إدا نهاك عنه الله ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسنى. Jadi apabila engkau mengajak, jadi Sayyid Muhammad mengumpamakanlah, apabila engkau mengajak seorang Muslim yang melakukan solat, jadi orang Muslim itu sembahyang dan dia melaksanakan fardu-fardu, ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan Allah ke atasnya, dan dia menjauhkan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia menyebarkan dakwah Islam, dia memakmurkan masjid-masjid, dia mendirikan ma'had-ma'had, engkau ajak dia pada satu perkara yang kau lihat perkara itu benar, dan orang tadi yang kau ajak tadi dia berbeza pandangan dengan engkau dalam benda tu. Engkau setuju, dia tak setuju. Mudah ada macam itulah. Sedangkan para ulama sendiri, pandangan para ulama tentang perkara tadi itu berbeza. Para ulama yang terdahulu ada yang bersetuju dan ada yang ingkar, ada yang tak setuju. Ketika mana dia tak mau ikut engkau tuduh dia, engkau lempar padanya tuduhan kafir. Engkau tuduh dia itu kufur. Sebab hanya disebabkan dia berbeza pandangan dengan engkau.
maka pada saat itu engkau telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar dan engkau telah melakukan satu perkara yang mengerikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajak engkau untuk bersikap bijak dan baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang mana yang pernah saya sebut bahawa kafir ini dia ada 5 macam. Yang pertama kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin ini maksud dia adalah orang muslim yang melakukan dosa besar. Jadi dari hukum dunianya dia tidak dihukumi kafir. Contoh dia apa? Contoh dia adalah orang yang mencela nasab. Dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang mencela nasab dan orang yang meratapi kematian, meratapi mayat. Nah, jadi ada jenazah, misalkan keluarganya ada yang meninggal, dia meratapinya. Nah, jadi kata di sabda Nabi SAW ada 2 perkara yang kalaulah ada pada seseorang, dia jadi kufur. Nah, maksud di sini adalah kalau dari segi hukum dunia, kufrun duna kufrin ini adalah orang yang melakukan dosa besar, dia itu dianggap sebagai muslim. Cuma dia itu muznibun, yang melakukan dosa, dan asi, iaitu orang yang bermaksiat. Di akhirat nanti macam mana? Dia dianggap sebagai muslim. Masalah Allah nak siksa dia, Allah nak bagi rahmat, yang tu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah kafir munafik. Kafir munafik iaitu yang menampakkan keislaman dia, tetapi batinnya, hati dia itu dia tak beriman kepada Allah. Maksud dia, dia pura-pura masuk Islam. Jadi kafir munafik. Kafir munafik ini status dia dalam dunia ini dianggap sebagai muslim. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun ada di belakang, solat di belakang baginda, orang-orang munafik solat di belakang baginda, baginda tahu. Baginda kenal mereka, tetapi baginda tidak melarang mereka solat. Adapun di akhirat nanti macam mana kedudukan mereka ini? Mereka dianggap sebagai, nanti di akhirat mereka masuk pada golongan kafir. Dalil dia macam mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ini pernah saya bahas dah sebelum ini, siri yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kafir bijahalah, kafir yang tidak sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, jadi kafir contohlah macam orang duduk satu tempat tak sampai dakwah Islam padanya. Status dia macam mana? Kedudukan dia macam mana? Dia masuk pada golongan mana? Jadi orang ini adalah dia di dunia dia dianggap sebagai kafir, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikafankan dan tidak dikebumikan secara Islam. Jadi nanti di akhirat pula macam mana? Dia masuk pada golongan ahli fatrah. Ahli fatrah itu apa? Yakni orang yang tidak sampai dakwah padanya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidaklah menyiksa seseorang, sesuatu kaum sehinggalah kami mengutus rasul kepada mereka, utusan kepada mereka, menyampaikan tentang dakwah Islam. Ini masuk pada golongan ahli fatrah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kafir mu'anid. Kafir mu'anid ini yang menyimpang lah. Yang menyimpang ini kalau mudah ceritanya adalah orang kafir yang sampai dakwah Islam, dia tahu agama Islam. Cuma dia tidak masuk Islam. Dia nak duduk juga dalam kekafiran dia, dalam kekufuran dia. Jadi kalau kedudukan dia di dunia dan di akhirat samalah, dianggap sebagai kafir. Keempat-empat ini tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita musuhi. Kita musuhi macam mana? Kita angkat senjata lawan mereka, kita tentang mereka, kita rampas harta mereka. Ini tak boleh, haram. Adapun kafir yang kelima, iaitu kafir harbi. Kafir harbi ini dengar kata apa kita tahu dah, iaitu kafir, orang kafir dah lah kafir, dia memusuhi Islam, benci pada orang Islam, hentam orang Islam, bunuh orang Islam, membuat permusuhan dengan orang Islam, pergaduhan, macam-macam. Dan ayat-ayat Al-Quran tentang pembunuhan itu diturunkan khusus untuk golongan kafir harbi ini. Ini apa, saya minta juga pada siapa yang suara macam tak berapa jelas, boleh komen lah di situ.
Nanti admin akan try buat bagi elok. Baik. Jadi ini kafir ni ada 5. Baik, kemudian Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala menulis dalam kitab beliau perkataan daripada Al-Allamah Imam Sayyid Ahmad Mashhur Al-Haddad yang berkata, waqad in'aqada al-ijma'u ala man'i takfiri ahadin min ahli al-qiblah illa bima fihi nafyu as-sani'il qadiri jalla wa ala aw syirkun jaliyun la yahtamilu at-ta'wil aw inkarun nubuwah aw inkaru ma 'ulima min ad-din bid-darurah aw inkaru mutawatirin aw mujma'in 'alaihi daruratan min ad-din. Telah terjadi ijma' para ulama atas larangan mengkafirkan salah seorang daripada ahli kiblat. Yang ini maksudnya adalah orang yang Muslim lah, orang Muslim. Kecuali pada perkara semisal orang tersebut menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia melakukan kesyirikan yang nyata, yang tidak memungkinkan untuk ditakwil. Atau dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mengingkari satu perkara al-ma'lum min ad-din bid-darurah, satu perkara yang diketahui di dalam agama dengan sangat jelas. Contoh, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dia tak percaya adanya hari kiamat, dia tak percaya. Adanya kebangkitan lepas kita mati dikebumikan, kemudian nanti ada kebangkitan apa semua, ada syurga dan neraka, mereka tak percaya. Dia tak percaya. Atau dia mengingkari persoalan yang mutawatir, iaitu khabar yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bebas mereka itu dari kemungkinan berbohong. Dia mendustakan, contohnya dia mendustakan Al-Quranul Karim. Atau mengingkari persoalan yang telah disepakati kejelasannya dalam agama. Contoh, zina haram, mencuri haram, apa semua. Dia mengingkari. Dia kata zina halal, apa semua. Na'udzubillahi min zalik. Jadi, di sini jelaslah. Dia jatuh. Perkara-perkara semacam ini bolehlah jatuh kepada kekufuran. Adapun memvonis kafir, selain daripada persoalan-persoalan di atas adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Orang tak buat pun macam yang di atas yang saya sebutkan tadi. Dia percaya kenabian Nabi Muhammad, dia percaya kewujudan hari kiamat. Dia tak mengingkari persoalan yang telah disepakati kejelasannya dalam agama. Jadi, kalau ada orang mengkafirkan orang tersebut, maka inilah yang sangat-sangat berbahaya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila ada seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya, "Wahai orang kafir, weh kafir." Contohlah. Maka telah jelas tuduhan tersebut kepada salah seorang dari mereka. Sama ada yang tertuduh, yang dia kata kafir tadi, ataupun yang cakap tu. Yang tertuduh ataupun yang menuduh. Salah seorang dari mereka. Ini bahaya ni. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun min aslil iman." Ada 3 perkara daripada asas iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah, menahan diri dari orang yang pertama, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kami tidak mengkafirkannya kerana sebuah dosa. La nukaffiruhu bidhanbin wa la nukhrijuhu 'anil islami bil 'amal. Kami tidak mengkafirkannya kerana sebuah dosa dan tidak pula kami mengeluarkannya dari agama Islam sebab perbuatannya itu. Jadi kalaulah orang tersebut mengatakan kalimah la ilaha illallah, maka terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Baik, yang kedua, jihad itu ada. Semenjak Allah mengutusku sampai akhir umatku memerangi Dajjal. Jihad Dajjal ni bahasa Arab ni. Bahasa Kedah, Dajjal. Jihad tidak bisa dibatalkan oleh seorang penjahat dan keadilan seorang yang adil. Yang ketiga, beriman dengan takdir. Baik, ni semua, ni 3 perkara ini adalah asas iman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi, kita berhati-hatilah dengan perkara takfir ini. Sebab apa? Ketika mana ada seseorang menuduh kafir pada orang lain, secara tak langsung dia menafikan hak orang tersebut sebagai seorang muslim.
Dia mengatakan bahawa orang tersebut halal darahnya, keluar daripada agamanya, boleh dibunuh. Dan kalau ada ahli keluarga meninggal, orang tersebut tidak berhak mewarisi harta warisan. Dan setelah dia mati, orang yang dikafirkan tersebut tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, di tanah perkuburan kaum muslimin. Ini bahaya apabila seorang itu menuduh takfir, maka dia menafikan haknya, menafikan hak orang tersebut sebagai seorang Islam. Jadi hati-hati. Baik, saya akan baca sedikit daripada kitab Sulam Taufik. Saya baca daripada kitab Is'adur Rafiq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi jumlatin min alfazin wa af'alin wa niyat. Fasal tentang jumlah daripada lafaz-lafaz dan perbuatan-perbuatan dan niat-niat. Kitab ini saya khatam di Indonesia dulu. Tahun 2012 waktu di Nganjuk di Pondok Pesantren At-Tanwir. Jadi saya khatam kitab ini. Baik. Yajibu ala kulli mukallafin dzakaran kana aw untha hurran aw 'abdan. Wajib ke atas setiap mukallaf yang lelaki maupun perempuan yang merdeka ataupun hamba. Yakni muslimin wa muslimatin, yang muslim dan muslimah. Wajib apa? Hifzu islamihi, menjaga agama Islamnya, menjaga keislamannya. Wa saunuhu amma yufsiduhu, iaitu memelihara keislamannya dari perkara yang dapat merosaknya. Wala ya'ti bima yutlibuhu wala ya'ti bima yubtiluhu, dan tidak melakukan perkara yang dapat membatalkan keislamannya. Wala bima yaqta'uhu, dan tidak melakukan perkara yang dapat memutuskan keislamannya. Apa dia perkara tersebut? Wahwa riddah, dia mesti menjauhi daripada satu perkara yang dinamakan riddah, iaitu murtad. Wal'iyadu billahi ta'ala. Yang demikian itu sebab riddah ini adalah kanat afhasha anwa'il kufri wa aghlazha hukma. Jadi riddah ini adalah perkara kufur, jenis kufur yang paling keji dan paling berat hukumannya. Wa qad kathura fi hadha zaman at-tasahul fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil Islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufra. Jadi banyaklah pada masa sekarang ini orang yang bermain-main, menganggap remeh, lekeh di dalam perkataan, sehingga orang tersebut mengucapkan satu perkataan, beberapa lafaz, beberapa perkataan yang keluar daripada lisan mereka dapat membuatkan mereka itu keluar daripada agama Islam. Tetapi mereka tidak menyedari perkara itu. Mereka tak rasa benda tu dosa. Apalagi nak rasa benda tu kufur. Lagi tak lah. Ni mudah kalau bahasa Kedah dia macam tu lah. Wariddatu thalathatu aqsamin. Murtad itu ada 3 bahagian. Yang pertama i'tiqadat, keyakinan. Dua af'al, perbuatan. Kemudian yang ketiga aqwal, perkataan. Dan setiap perbuatan itu dan setiap bahagian itu yatasha'abu syu'aban katsirah, mempunyai cabang yang banyak. Yang pertama iaitu i'tiqadat, keyakinan. Antaranya adalah asyakku fi wujudi dzatillah, keraguan tentang adanya Allah, kewujudan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia percaya ada Allah, tapi dia tak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad. Begitu juga dengan para nabi dan para rasul yang disepakati. Bukan kalau kemudian ada pertanyaan tentang Nabi Khidir dan tentang Sayyidina Khidir. Imam As-Suyuti sebut dalam kitab Al-Kawkabus Sati' wa ikhtalafat fi Khadirin ahlun nuqul. Qila waliyun wa nabiyyun aw rasul. Jadi berbeza pendapat tentang Nabi Khidir ini oleh ahlun nuqul. Ada yang mengatakan bahawa wali,
Ada yang mengatakan Nabi dan ada yang mengatakan Rasul. Tapi kalau para Nabi yang disepakati, tak boleh. Baik. Awil Quran atau ragu terhadap Al-Quran. Aw yaumil akhir atau hari akhirat. Ataupun kewujudan neraka. Dia tak percaya kewujudan neraka. Atau kewujudan syurga. Atau adanya pahala dan siksa. Atau dia ragu terhadap perkara yang memang sudah disepakati dari segi agama. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ataupun dia meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala dia meyakini sifat yang wajib bagi Allah taala itu tidak ada pada Allah. Contoh, Allah ini Maha mengetahui, kal ilmi wal qudrah, Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa. Dia tak percaya benda tu. Dia meyakini Allah tak berkuasa, Allah tak mengetahui. Ini jatuh. Boleh jatuh pada kekufuran. Baik. Atau dia menisbatkan kepada Allah sifat yang tidak layak untuk Allah. Maksud sifat yang mustahil bagi Allah. Atau dia mengharamkan perkara atau halala muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-din bid darurah mimma la yakhfa 'alayhi kaz-zina wal liwat wal qatl was sariqah wal ghasbi. Atau dia menghalalkan perkara yang diharamkan dengan ijma' para ulama yang sudah disepakati dan memang diketahui secara pasti dari agama. Dan perkara tersebut tidak diragukan lagi keharamannya. Memang pasti dah benda itu haram. Seperti apa? Seperti zina, liwat, membunuh, mencuri dan ghasab. Begitu juga au harrama halalan kadzalik, atau dia mengharamkan perkara yang dihalalkan seperti mencuri, mengharamkan perkara yang halal. Ni tak apa fokus ni. Baik. Atau mengharamkan perkara yang dihalalkan seperti jual beli ataupun menikah. Dia mengharamkan pernikahan. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, aw azama 'alal kufri fil mustaqbal, atau dia berazam untuk kafir pada masa yang akan datang. Contoh, ada seseorang dia berazam untuk kafir. Nak duduk sini. Atau dia berazam untuk kafir pada masa yang akan datang. Contoh, ada seorang dia berazam akan menjadi kafir setahun lagi. Pada saat itu juga dia jadi kafir. Ini hati-hati. Atau dia mengingkari atau ankara suhbata sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu. Mengingkari bahawa Sayyidina Abu Bakar itu sahabat. Sebab apa dia jatuh kafir? Sebab Sayyidina Abu Bakar ini disebutkan di dalam nas Al-Quranul Karim. Sebab apa? Kalau dia mengingkari bahawa Sayyidina Abu Bakar ini sahabat, maka dia secara tak langsung mendustakan ayat suci Al-Quranul Karim. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ketika mana baginda Nabi bersabda kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Sahabat itu rujuknya kepada Sayyidina Abu Bakar. Atau apabila ada seseorang menuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berzina, maka dia jatuh kafir pada saat itu. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Aisyah telah disepakati kesuciannya, bersihnya Sayyidatina Aisyah daripada tuduhan zina tersebut daripada Al-Quran. Dari dalam surah An-Nur ayat 11. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masuk pada bahagian yang kedua pula, iaitu al-qismu tsani al-af'al. Bahagian yang kedua iaitu perbuatan. Kasujudin li sanamin, seperti sujud pada berhala, aw li nahwi syamsin aw qamarin, atau sujud pada semisal matahari dan bulan, aw makhluqin akhar, ataupun makhluk lain. Para ulama seperti yang pernah saya sebut pada pertemuan yang lepas pada siri yang kedua, tentang sujud pada makhluk yang lain selain Allah, para ulama ini bersepakat bahawa kita tidak langsung menuduh orang itu kafir.
Sebab apa? Kita kena tanya dulu, niat dia sujud tu apa? Misalkan, kita tanya, pasal apa sujud? Pasal apa? Kenapa sujud? Kemudian, dia kata, dia sujud itu sebab dia menyembah makhluk lain selain Allah. Maksudnya dia menganggap yang dia sujud itu sebagai Tuhan, dia sembah perkara itu, maka pada saat itu dia telah melakukan kesyirikan yang dapat membuatkan dia keluar daripada agama Allah. Kalaulah dia sujud, kita tanya, kenapa engkau ini? Sebab at-tahiyyah wal ihtiram, menghormati, penghormatan, maka dia tidak jatuh kafir. Tetapi dia berdosa. Berdosa. Sebab apa? Sebab syariat kita ini mengharamkan sujud pada selain Allah. Tetapi terdahulu dibolehkan. Seperti mana kisah Nabi Yaqub dan isterinya. Kemudian anak-anaknya semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi syariat dahulu membolehkan, tetapi pada syariat kita sujud pada selain Allah dengan niat penghormatan itu haram hukumnya. Kalau niat menyembah, maka syirik dia. Baik. Kita masuk pada bahagian yang ketiga. Wal qismu tsalis al-aqwal. Bahagian yang ketiga iaitulah perkataan. Hiya kathiratun sekali. Jadi tidak terhitung. Minha di antaranya ayyaqula muslimun li muslimin akhar ya kafir. Apabila ada seorang muslim mengatakan kepada muslim yang lain, dia panggil muslim yang lain dengan tuduhan, "Wei kafir." Ya kafir. Dia panggil orang tersebut dengan panggilan, "Wahai orang kafir." Atau ya Yahudi, atau ya Nasrani, ataupun ya wahai orang Yahudi, wahai orang ya Nasrani. Ataupun dia kata kepada muslim yang lain, ya adimaddin, wahai orang yang tidak punya agama. Maka pada saat itu, kalau orang yang dituduh itu tidak kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang yang tidak punya agama, maka pada saat itu tuduhan kembali kepada orang yang mengatakan. Ini bahaya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Baik. Antara kelompok juga yang pernah saya sebut adalah golongan Khawarij. Yang ini yang paling ekstrim. Jadi yang termasuk juga dalam golongan Khawarij ini, Hizbut Tahrir juga boleh dikatakan mereka itu termasuk dalam golongan Khawarij. Macam mana pula tu? Hizbut Tahrir masuk dalam golongan Khawarij, kita tengok macam mana perkataan mereka. Baik. Orang-orang Hizbut Tahrir ini berniat untuk memperjuangkan khilafah kononnya. Tetapi apabila ditanya tentang siapa khalifah yang akan mereka angkat nanti, mereka tak dapat jawab. Seandainya khalifah itu daripada golongan mereka, mereka setujukah? Dan mereka katanya nak menyatukan seluruh dunia. Kalaulah misalkan seluruh dunia bersatu, diangkat khalifah daripada bangsa lain, bukan bangsa, contohlah bangsa di Malaysia ada HTM, Hizbut Tahrir Malaysia. Di Indonesia ada HTI atau HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Ada angkat daripada golongan Malaysia. Yang Arab sana tu ikut tak? Misalkan. Yang Arab, yang Hizbut Tahrir Arab misalkan. Kalau ada. Kalau ada. Baik. Mereka menuduh negara ini negara kafir. Mengamalkan sistem kafir, taghut dan sebagainya. Tambah pula dalam keadaan COVID-19 ini, tak boleh ke masjid. Mereka menuduh negara ini taghut, anti-Islam, komunis dan sebagainya. Ini salah satu budaya takfir. Jadi, hakikatnya mereka itu tidak faham sebenarnya tentang kaedah fiqhiyah, tentang usul fiqh, tak faham dengan sebenarnya. Kalau faham pun faham sikit-sikit sahaja. Baik. Jadi tambahlah kalau kita nak bahas pasal itu, yang mereka tahu cuma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang tu saja yang mereka tahu. Yang ni Hizbut Tahrir ada berapa lagi lah, kelompok-kelompok yang lain ada lagi lah. Baik.
Yang tu pun, yang tahu yang tu saja, kita nak bahas lagi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ma jaza li'udhrin batala li zawalihi. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Yang tu lagi al-wiqayatu khairu min ilaj, lagilah mereka tak tahu. Bukan nak pelekeh, yang ni betul. Baik. Mereka ini menjual satu ungkapan khilafah. Jadi golongan Hizbut Tahrir menjual satu ungkapan khilafah ala minhajin nubuwah. Ada yang baca ala manhajin nubuwah. Pada ada orang tanya, di mana pusat Hizbut Tahrir ini? Mereka kata di London. Macam mana boleh yang katanya nak menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi pusatnya di negara yang mereka tuduh kafir? Kenapa tak di Madinah? Kemudian mereka mengatakan juga khilafah ini adalah bahagian syariat Islam. Kita tanya, mana dalil daripada Al-Quran dan hadis yang jelas menunjukkan, yang secara tegas memberikan perintah untuk mendirikan khilafah ala Hizbut Tahrir? Mereka tak boleh jawab. Kita lihat semua kibarul ulama yang bukan berfahaman Hizbut Tahrir, semua di seluruh dunia Islam, semua menolak khilafah ala Hizbut Tahrir ini. Bagaimana mungkin mereka boleh menjerit-jerit khilafah itu syariat Islam? Otaknya di mana? Dan macam mana pula mereka boleh jerit-jerit syariat Islam? Secara tak langsung mereka menyalahkan ulama-ulama yang muktabar tadi. Semua negara Islam, kita lihat semua negara Islam melarang khilafah ala Hizbut Tahrir, yang tidak melarang hanya negara-negara kafir. Sebab tu pejabatnya di negara kafir. Baiklah, kita lihat khilafah ala minhajin nubuwah ini di syarah hadis hanya merujuk pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan pada masa Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Dan itu sudah jelas nas sorehnya dan tak perlu dipropagandakan lagi, kerana itu akan datang tepat pada waktunya. Fungsi khilafah juga menurut mereka adalah menyatukan, tapi mereka sendiri hobinya membuat perpecahan, mempertikaikan masalah furu'iyah. Maknanya mereka itu sendiri tidak mengamalkan fungsi khilafah mereka sendiri. Dan kebanyakan yang memperjuangkan khilafah Hizbut Tahrir ini tidak mempunyai basic ilmu agama yang mendalam. Hanya berani di sosial media sahaja. Berani di Facebook, komen-komen apa semua. Kita set time. Kita ajak musyawarah, ajak jumpa face to face, buat seminar, membahas tentang khilafah wajib atau tak wajib. Mereka takkan berani. Jadi, takkan berani mereka. Itulah. Baiklah, kita tengok satu hadis yang menjelaskan bahawa khilafah ini berlangsung 30 tahun. Nabi SAW bersabda. Dia dapat an Sa'id bin Jubahan qala haddatsani Safinah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu fi ummati 30 sanah thumma mulkun ba'da dhalika thumma qala li Safinatu amsik khilafata Abi Bakr thumma qala wa khilafata Umar wa khilafata Uthman thumma qala li amsik khilafata Ali qala fawajadnaha 30 sanah qala Sa'id faqultu lahu inna bani Umayyah yaz'umuna anna al-khilafata fihim qala kadzabu banu Zarqa bal hum mulukun min syarril muluk. Sayyidina Sa'id bin Jumhan berkata, Safinah menyampaikan hadis kepada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemerintahan khilafah pada umatku selama 30 tahun. Jadi 30 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan. Lalu Safinah berkata kepada aku, hitunglah masa kekhalifahan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar 10 tahun. Dan Sayyidina Uthman 12 tahun. 24 tahun semua. Baru 24 tahun. Kemudian Safinah berkata lagi kepada aku, tambahkan dengan masa khilafahnya Sayyidina Ali 6 tahun. Jadi 24 tambah 6, ternyata semuanya 30 tahun. Sayyidina Sa'id berkata, aku kemudian berkata kepada Safinah, sesungguhnya Bani Umayyah beranggapan bahawa khilafah ada pada mereka. Depa pun Bani Umayyah menyangka bahawa khilafah itu ada pada mereka. Safinah menjawab, mereka Bani Umayyah itu berbohong.
Justru mereka adalah raja, para raja yang tergolong seburuk-buruknya para raja. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Jadi di sini kita dapat tengoklah jadi macam mana kesalahan, kekacauan pola pikir golongan Hizbut Tahrir. Jadi pada saat mereka menuduh taghut, menuduh kafir negara ini boleh diperangi, mereka masuk dalam golongan Khawarij. Golongan Khawarij yang pernah saya sebut. Jadi orang yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman ibnu Muljim, dia ini seorang hafizul Quran, hafal Quran. Dan dia inilah yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin, seorang menantu Nabi dan juga sepupu Nabi, dan salah seorang yang dijamin masuk syurga. Dan orang yang membunuh Sayyidina Ali ini menyangka bahawa dia itu menolong syariat Allah. Dia menyangka bahawa dia itu menolong agama Allah. Ini salah, pola pikir yang salah. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Mereka salah dalam memahami tentang khilafah, kemudian mereka menuduh kita yang salah. Sampailah ada sebahagian petinggi-petinggi lah, pimpinan-pimpinan khilafah inilah yang kita nampak macam kemas lah dalam social media. Kita ajak berjumpa, nak berdialog tentang khilafah, mereka tak berani. Macam mana dengan anak-anak buahnya? Baca Al-Quran pun salah. Apalagi nak memahami Al-Quran dari segi tafsir, dari segi asbabun nuzul, kemudian hadis dari segi asbabul wurud dan sebagainya. Lagilah itu memerlukan satu ilmu, satu kemampuan yang cukup mendalam dalam diri seseorang. Jadi mereka tak ada langsung basic macam tu. Baiklah, saya tutup dengan ungkapan dari penyair yang mengatakan bahawa al-asy'ariyatu qad wuffiqu lis-sawabi lam yakhruju fi i'tiqadihim an sunnatin wa kitabi. Al-Asy'ariyah adalah kaum yang diberi taufik berdiri di atas kebenaran. Mereka berada dalam akidah yang mereka di dalam bab akidah ini tidak keluar daripada as-sunnah dan Al-Quran. Maksudnya akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ini tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis. Baik, Nabi SAW juga bersabda, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang solat di jazirah Arab. Syaitan nak buat orang yang solat itu sembah dia. Dia nak buat orang muslimin sembah dia. Tak boleh. Dia putus asa dah. Sehingga dia akan menabur benih perselisihan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi daripada riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dia dah putus asa nak ajak orang sembah dia, akhirnya dia tabur benih kebencian, dia tabur benih pergaduhan, dia tabur benih permusuhan sampai akhirnya mengkafirkan orang lain, memusuhi orang lain. Jadi menghalalkan darah orang lain. Ingat, nanti pada hari kiamat lidah adalah anggota yang paling disiksa dengan siksaan yang sangat teruk. Lidah bertanya kepada Allah, Ya Allah, kenapa aku disiksa dengan siksaan yang paling teruk? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, kharajat minka kalimatun balagat masyariqal ardi wa magharibaha. Jadi keluar daripada engkau wahai lisan, wahai lidah, satu kalimah yang sampai kepada timur dan barat permukaan bumi. Disebabkan kalimah yang keluar daripada engkau, daripada engkau wahai lisan, daripada lisan tadi, ditumpahkan darah orang lain. Wa ukhiza biha malul haram, dirampas sebab perkataan tadi, kalimah tadi, harta-harta yang haram dirampas. Kemudian dikotori, maksudnya dicemari kehormatan orang dikotori, macam mana? Dicemari kehormatan
farji-farji yang haram. Jadi perempuan-perempuan yang haram, maksudnya yang haram untuk dibuat tawanan, sebab kalimah tadi, mereka merampas, menawan orang-orang Muslim yang lain seperti mana yang kita tengok pada golongan Daesh. Na'udzubillahi min zalik. Baik, Sayyidina Ali juga pernah berkata, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerosakan yang besar seorang alim yang fasik. Jadi alim yang fasik ini kerosakan yang besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Yang lebih besar daripada itu, yang lebih teruk lagi adalah orang jahil yang berbuat ibadah. Jadi kalau kalau ada satu ceritalah disebut oleh Al-Habib Zain bin Sumaid dalam Al-Manhajus Sawi. Jadi cerita ada seorang abid, cerita tentang orang alim yang bodoh. Jadi macam mana boleh pergi cerita tu, kita tengoklah macam mana orang yang bodoh kemudian memandai-mandai dalam urusan agama. Ini cerita mungkin agak macam agak kurang elok lah. Bukan kurang elok, memang agak tak elok cerita. Baik, ada seorang abid. Jadi dia ini tak kahwin. Dia tak kahwin. Kemudian dia beli seekor keledai. Kemudian dia jaga keledai tu elok, dia basuh keledai tu molek, comel-otel, orang kata, comel-otel. Kemudian orang tanyalah, pasal apa engkau keledai tu engkau jaga, engkau basuh elok, tapi engkau tak pernah naik pun. Engkau buat apa? Dan kenapa engkau tak pernah kahwin? Dia kata. Orang abid ni yang suka buat ibadah. Orang abid ni kata, aku kalau ada hajat, rasa teringin nak bersama dengan kalau bahasa Kedah nak buat projek lah. Bahasa mudah nak buat projek. Aku akan mendatangi keledai tadi. Kita tengok macam mana orang alim. Dia tak tahu kalau benda tu diharamkan. Dia tak tahu. Inilah orang abid. Jadi benarlah kata Sayyidina Ali, yang lebih berbahaya daripada orang alim yang fasik adalah orang jahil. Orang jahil yang banyak buat ibadah. Ni jahil. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi marilah kita perkemas Ahlus Sunnah wal Jamaah kita amalkan sikap tasamuh, jadi sikap tolak ansur. Kemudian tawazun yang seimbang. Kemudian tawassut yang sederhana. Kita amalkan sikap ini, insya-Allah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pelajari. Orang yang buat dosa besar, kita tak kata mereka kafir. Tapi mereka itu adalah orang yang berdosa dan bermaksiat. Mereka tidak sampai jatuh pada kafir. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf, pembahasan-pembahasan yang lain insya-Allah nanti bila ada kesempatan saya akan bahas lagi. Tengoklah macam mana, saya memang sengaja habiskan ini sebelum masuk dalam bulan puasa. Jadi ingat bulan puasa ni mungkin cuti live kot, sebab bulan puasa ni kita bagi pada rois kita lah. InsyaAllah lah. Baik, mohon maaf kalau ada salah silap. Ada tanya-tanya kat bawah tu? Tak ada. Baik, kalau dah tak ada apa yang nak tanya, ingat beberapa poin penting daripada awal saya sebut. Yang pertama, orang yang mengkafirkan, orang yang berbeza pandangan dengan mereka, golongan yang pertama kali mengkafirkan adalah golongan Khawarij. Kemudian dalam kitab yang saya baca kemarin itu At-Takfir As-Siyasi, takfir dari sudut berbeza pandangan politik. Jadi orang Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali disebabkan perbezaan dalam masalah politik. Sebenarnya perbezaan dalam masalah politik, bukan masalah yang lain. Jadi jangan sampai perbezaan apapun di dalam kehidupan kita membuat seseorang itu mudah mengkafirkan orang lain. Jangan sampai. Jadi apa yang saya baca, apa yang saya sebut itu semua ada dasar kitabnya, ada sumbernya. Saya tidak ambil daripada sumber-sumber yang tak jelas. Semua ada
daripada sumber-sumber yang jelas. Saya termasuk orang yang memperhatikan al-isnadu minad din. Jadi sanad itu termasuk dalam urusan agama. Kalaulah laulal isnad laqala man syaa man syaa. Kalaulah bukan, maka orang akan mengatakan apa yang dia kata. Jadi orang akan bebas nak kata apa pun yang dia nak kata, dia bebas. Baik. Jadi Imam Al-Habsyi juga menyebutkan dalam bahawa abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi musalsalatun fihi khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Jadi seorang ayah belajar daripada ayahnya, seorang guru belajar daripada gurunya, terus bersambung rantaian sanad tadi itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat daripada malaikat Jibril pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersambung terus sanad kita. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah silap, boleh komen di bawah. Kod nanti saya bila-bila ada buat live lagi, insya-Allah saya akan jawab. Mohon maaf kalau ada salah silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim bainana ittiba'a nabiyyikal amin wa atina syafa'atal kubra min nabiyyikal amin wa adkhilna al-jannata ma'a nabiyyikal kabir وادخلنا الجنة مع نبيك الكريم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.